Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وصحابة الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mukadimahkan dengan selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiy rasula wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada bulan ini, dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara kita masih lagi aman damai dan kita boleh lagi tidur dengan lena, makan dengan kenyang, hidup dalam keadaan tidak ketakutan seperti mana saudara kita yang berada di Gaza. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbanyakkan doa untuk mereka, dan juga bersemangat kita untuk memboikot produk-produk yang ke arah menyokong negara haram tersebut, dan kena istiqamah untuk kita memboikot benda-benda tersebut. Kita tak mampu nak hantar tentera pergi berperang dekat sana, dan tak mampu nak mengangkat senjata untuk pergi berperang di sana. Kita hanya mampu untuk menyumbangkan dana derma, kita hanya mampu untuk berdoa, dan salah satu yang mampu kita buat dan kita cuba buat, biar jadi. Jangan buat biar tak jadi. Sebab orang Melayu ni hangat-hangat tai chicken je. Hangat-hangat tai ayam. Sekejap bila dah lega, dapat gejatan senjata, lepas tu tak buat dah. Tak ada boikot dah. Hakikat yang perlu kita ajar kepada mereka bahawa kita ada kekuatan, iaitu kita lemahkan mereka dari sudut ekonomi. Kenapa mereka sangat kuat? Sebab mereka menguasai ekonomi. Sampai negara besar seperti Amerika pun jadi takut dengan kerajaan negara haram tersebut, disebab banyaknya hutang Amerika, hutang Britain kepada negara haram tersebut. Jadi kita kat Malaysia ni ada banyak produk yang perlu kita boikot, dan boikotlah. Boikot. Tak matinya kalau kita tak makan benda-benda itu. Kita boleh ubah dengan produk-produk keluaran orang kita sendiri yang boleh kita makan, insya-Allah. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mukadimahkan ataupun kita akan mulakan buku baru kita, iaitu buku Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Tapi saya gunakan istilah enta tanya, hamba jawab. Ada 200 persoalan dalam ni. Jadi kita harap bila habis buku ni, bolehlah jawab mana-mana soalan yang orang tanya pada kita nanti, insya-Allah. Jadi bagi siapa yang ambil buku ni, nak bayar bila-bila ikut sukalah. Tapi belakang sekali tu ada nombor akaun Baitul Diyak. Buku ni keluaran Baitul Diyak dan kemasukan dana Baitul Diyak melalui antaranya penjualan kitab ni lah, insya-Allah. Baik, mukaddimah. Ingatan buat semua, muka surat 2. Faraid adalah ketentuan Allah kadarnya. Namun adakah wajib semua waris menerima hak mereka dan langsung tidak boleh menolak? Itu persoalan. Faraid ketentuan Allah, kadarnya berapa dapat Allah tentukan. Syarak telah tentukan. Tapi persoalannya, adakah wajib semua waris untuk menerima hak mereka atau langsung tidak boleh menolak? Jawapannya tidak. Boleh kita tolak apa yang kita sepatut dapat, kita boleh tolak. Khususnya kalau dalam keluarga kita tu ada yang lebih memerlukan bantuan atau memerlukan dana lebih pada kita. Kadang kita suka tengok negara jauh, contoh Gaza tu lah.
Oh, kita kata sedihnya demo ni tak makan. Adik kita tak makan, kita tak sedar. Ataupun saudara mara kita yang susah, kita tak sedar. Kadang kita sedar, kita buat-buat tak sedar. Ni. Jadi masalah. Bukan dia telur intan, dia telur ensan. Bahkan mereka boleh menolak dari menerima dan menyerahkan kepada ahli waris lain yang lebih memerlukan. Ini namanya takhar. Boleh contenglah buku tu. Contenglah ikut suka. Biar faham cukup. Biar kita faham. Bukan kita conteng supaya orang lain faham. Biar kita yang faham. Apa yang kita conteng. Namun nak cari insan seumpama ini sangat payah. Yang mana dia melepaskan hak. Melepaskan hak ni boleh, tak lepas pun boleh. Tapi bila kita tengok ada keluarga kita yang lebih memerlukan dan kita lepaskan hak kita, kita utamakan mereka yang susah. Contohnya rumah sebiji. Kita dah ada rumah. Suami dah belikan rumah untuk kita ataupun kita ada rumah sendiri dengan suami kita. Cukup dah, kita kata cukup dah rumah ni. Tak payah banyak-banyak dah. Maka kita boleh lepaskan hak kepada waris yang lain. Khususnya kakak kita yang tak ada rumah lagi, abang tak ada rumah. Kita boleh bincang. Dia kata namun cari insan semua ini sangat payah. Yang banyak adalah hak orang juga dia ambil dengan lahaknya. Bukan setakat hak dia, hak orang pun dia nak juga. Ini masalah yang cukup parah lah. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal dan haramnya. Surah Al-Fajr ayat 19. Ini biasa kita baca ayat dalam surah ayat lazim ini. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, ada setengah manusia yang makan harta pusaka ni secara rakus sehingga tidak boleh beza antara halal dan haram. Dia rebut belaka. Asalkan orang kata asal barang jadi duit, habis belaka dia ke darah. Jadi tak boleh macam tu lah. Jadi lebih lagi kalau kita yang mengaji ni, yang tahu hukum hakam ni, lebih-lebih lagi kita kena berhati-hati. Supaya kita tidak terambil, termakan, terguna hak pusaka orang lain yang sepatutnya diraikan kepada waris-waris yang layak. Baik, soalan yang pertama. Yang ni kita dah belajar hari tu tapi kita ulang balik lah. Sebab kita Melayu mudah lupa. Bukan saya khabar, Tun Mahathir sebut. Melayu mudah lupa. Betul lah sebab kita suka makan nasi. Nasi ni boleh menyebabkan lupa. Nasia lupa. Dalam bahasa Arab, nasi maknanya lupa. Kalau arus itu nasi. Pro 2 arus. Arus tu nasi. Bagi kita nasia maknanya lupa. Nasi. Pensyarah saya Dr. Farid daripada Sudan, dia kata orang Melayu ni cepat lupa, dia kata. Kenapa doktor? Sebab orang Melayu suka makan nasi. Nasi ni lupa, itu dia slow lah, bukan betul. Slow. Soalan pertama, Ustaz, apakah yang perlu dilakukan oleh ahli waris setelah seseorang daripada ahli keluarganya meninggal dunia? Kalau kita mati nanti, ataupun ada suami kita ke, kita sendiri ke mati, ataupun siapa yang mati di kalangan ahli keluarga kita, maka ada 5 perkara yang kena selesaikan. Mengikut turutan. Tak boleh lompat nombor 5 tu. Mesti satu-satu kena selesaikan. Yang pertama, uruskan jenazah. Nota kaki kat bawah tu saya tulis, pengurusan jenazah hendaklah menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati, kecuali jika pengurusan tersebut ditaja oleh keluarganya, atau orang lain, atau khairat kematian. Jadi asasnya, urus jenazah pakai duit si mati. Pakai harta si mati. Tu sebab saya sebut hari tu, kita patut dah beli dah kit pengurusan jenazah. Ustaz, tak nak mati lagi saya. Tak apa, kita beli dulu, letak dalam almari. Nak bagi ingat lagi mati, letak kat kepala katil tu. Ingat mati semua. Supaya semayang tak culas, semayang tak lewat sebab tengok cerita Tamil siapa terlewat, semayang tengok sinetron siapa lewat, semayang. Letak dekat TV tu, kit jenazah. Tengok TV, tengok kit jenazah. Tak semayang lagi. Lagi semayang dulu. Tutup TV sekejap. Kalau rasa memang rajin masak sampai melewatkan semayang, letak kat dapur. Nah, supaya apa? Mudah kita ingat kepada mati. Tapi melampau benar lah contoh itu. Contoh je saya kata, takut orang nak dekorasi rumah dengan kit jenazah tu lain lah. Tapi belilah. Kawan saya ada Pio Merico. Pio Merico dengan isteri dia. Dia buat memang. Dia bukan sekadar jual pizza. Dia buat betul. Sebab isterinya salah seorang pemandi jenazah expert. Yang mandi jenis 2-3 tahun mati punya orang tu. Yang dia kata ada mata dah tenggelam dah. Dia urus jenazah. Ada yang tidak dituntut berapa lama, dia tolong uruskan jenazah tersebut. Nak cari kain kapan payah, last sekali dia buat sendiri.
Dapatlah dia ekonomi sikit lah. Daripada kerja sukarela yang dia buat, dia boleh jana pendapatan sedikit untuk keluarga dia. Dia buat kit pengurusan jenazah. Siapa berminat boleh cover. Saya bagi nombor ke Kak Murni nanti. Boleh kontak dia lah. Bukan untuk dia urus jenazah kita, untuk beli kit pengurusan jenazah. Gitu. Sebut jenazah ni takut kan sekalian. Tapi kalau kita lihat di Palestin, di Gaza sekarang, macam video tadi saya tengok pagi tadi, budak-budak duduk main dekat tanah perkuburan. Apa dia rasa macam mati dengan hidup tu biasa sangat lah. Biasa sangat. Dan dikatakan bumi Gaza wangi sewangi-wanginya sebab bau dengan jenazah para syuhada. Biasanya orang meninggal 2-3 hari ni kembung perut dan berbau dah, tapi di sana tidak. Baik, sebaik-baiknya diuruskan oleh zuriatnya sendiri. Kalau urus jenazah, pastikan minta anak-anak kita urus. Kalau puan-puan meninggal dunia, mintalah anak-anak perempuan kita urus, suami kita urus. Anak lelaki tidak digalakkanlah sebab aurat dan sebagainya. Kalau cucu tu ada masalah, tapi ada aurat yang perlu dijaga. Tapi bagi jenazah perempuan, biar anak perempuan urus. Biar menantu kita. Jangan menantu kita. Ni menantu sibuk update status TikTok. Mak saya mati dah, mak saya mati. Siapa sudah? Dah mau buat apa? Update status. Pergi urus jenazah lah dan sebagainya. Kalau ayah yang mati, suami meninggal dunia, biar anak-anak laki-laki, menantu laki-laki ataupun isteri boleh uruskan. Sebab isteri dengan suami tidak ada aurat antara satu sama lain. Tak ada aurat. Isteri dan suami sendiri. Kena tambah. Bukan isteri dan suami orang lain. Nombor 2. Membayar hutang si mati dengan menggunakan harta yang ditinggalkannya. Sama ada hutang sesama manusia atau hutang kepada Allah. Ini pun saya dah cerita pada hari itu. Hutang jangan tak bayar. Kalau tak bayar hutang, susah kita dalam kubur nanti. Dalam kubur susah, akhirat payah. Kalau dalam kubur dah susah, akhirat lebih susah lagi. Sebab apa dalam kubur susah? Sebab saya dah baca dah hadis pada tuan-tuan hari itu, iaitu roh seorang mukmin tergantung sampai diselesaikan hutang dia. Roh kita. Kita semua ni sekarang ni ada roh belaka. Bila kita mati, roh tak ada. Dalam kubur nanti, kata ulama, roh kita ada berserta dengan kita dalam kubur tadi. Roh tidak hancur. Jasad kita hancur, roh tidak hancur. Baik. Jadi ketika tu, Nabi sebut, roh kita tidak akan aman dalam kubur kalau tak selesaikan hutang. Yang kedua, seorang yang berhutang akan dipenjara dalam kubur dia. Dan riwayat lain, dibelenggu, diikat dalam kubur dia. Jadi kalau kita rasa nak selesa, kalau ada hutang, bayar. Dan kalau kita berhutang, jangan buat-buat lupa hutang tersebut kepada orang yang kita berhutang. Dan kalau kita bagi hutang pada orang, jangan kita biarkan orang itu dalam keadaan tak bayar hutang kita. Kecuali kita memang dah halal. Kalau dah halal, cakap sepatah. Mina, yang kamu hutang aku itu beli kitab itu, ingat tak? Ingat. Tahun 2023. Aku halal dah. Cukup selesai. Supaya kita lega, dia pun tak malu Allah dengan kita. Gitu. Contoh. Hutang kena bayar. Hutang sama manusia, hutang biasa, hutang duit. Hutang budi dibawa mati. Hutang budi dibawa mati, hutang pitih kena ganti, kena bayar. Dan hutang kepada Allah, contoh kita dah belajar itu, contohnya puasa dia, fidyah kena bayar. Nazar dia. Dia kata kalau suami aku dapat kerja bagus, atau suami aku naik pangkat, aku nak pergi umrah, contoh. Itu wajib. Pergi umrah. Dia tak tetap bila. Dia kata nak pergi umrah. Maka wajib. Kalau dia tak tetap, kata ulama, wajib segerakan. Tapi kalau tak mampu, tak apalah. Cuma dia kena buat umrah tu jadi umrah wajib yang ke atas dia. Sama juga kalau dia nazar. Kalau aku dapat anak, dapat cemerlang SPM nanti, aku akan bagi makan 100 orang. Kena bagi makan 100 orang. Dia tak boleh makan apa yang dia bagi ke orang. Dia orang lain yang makan. Dia tengok saja orang makan. Dia kata nak sembelih kambing, seekor. Kambing tu tak boleh dia makan. Dia tak boleh makan, ahli keluarga dia pun tak boleh makan. Dia kena bagi totally. Jangan pula dia kata aku nak sembelih seekor kambing, dia dulu kata kepala kambing aku nak. Tak boleh. Kecuali dia kata aku akan sembelih seekor kambing, kepala aku ambil, badan je aku bagi. Itu lain lah. Yang panjang pula dia punya nazar tu. Jadi senangnya, kalau kita dah bernazar, kita wajib laksanakan. Siapa yang melaksanakan? Waris kita lah. Sebab kita dah mati waktu tu. Anak kita tahu ayah bernazar dulu. Kalau dia kata,
dapat menantu orang Palestin, dia kata nak sembelih seekor lembu contoh. Dapat sungguh seorang Palestin. Maka dia kena, tapi mati ayah, tak sempat nak buat, dia kena sembelih satu ekor lembu dan bagi makan lah. Jarang orang sembelih lembu biar gitu saja. Tapi berlaku pada zaman Rasulullah, zaman sebelum Nabi lahir, ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib nak disembelih oleh Abdul Muttalib. Ingat tak? Abdul Muttalib namanya apa? Syaibah. Namanya Syaibah. Jadi, bila mana dia nak sembelih Abdullah, maka kata Tok Nujum di Mekah, sebab dia rujuk pada Tok Nujum ni, kamu kena gantikan, kamu kena buat undian. Satu nama Abdullah, satu lagi unta. Kalau naik nama Abdullah, mu kena ganti dengan 10 ekor unta. Kalau naik nama unta, 10 ekor juga mu kena bayar. Jadi 9 kali dicabut, 9 nama Abdullah. Kali 10 cabut, baru unta. Jadi 9 darab 10, 90. Campur unta 10 lagi, 100 ekor. 100 ekor unta dia sembelih. Dan syariat pada dulu, dia biarkan unta tu gitu. Siapa nak makan, makan. Siapa nak biar gitu. Tapi kita tak jangan buat gitu. Kita bagi orang makan lah. Jadi, kita tak boleh buat. Dan siapa yang pernah buat macam tu, fatubu ilallah. Taubatlah pada Allah. Tak tahu. Itu sebab kita kena mengaji. Betul, sungguhlah pengajian ilmu ni, boleh menyebabkan kita faham hukum agama. Yang boleh, yang tak boleh. Man yuridillahu bi khairan, yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah fahamkan urusan agama. Baik, yang ketiga, melaksanakan wasiat si mati. Wasiat ni kita dah sebut juga hari tu, pesanan si mati. Contohnya, dia mesti kait dengan mati. Kalau dia kata, kalau mak pergi kuliah duha hari ni, kamu ambil lah puluk dakak mak, itu hibah bersyarat. Mak pergi je, dapat terus kita. Nak. Tapi kalau mak kata, kalau mak mati ni, puluk dakak ni, minah dapat. Itu wasiat. Dan saya dah sebut juga wasiat, terbahagi kepada dua. Wasiat kepada ahli waris, wasiat kepada bukan waris. Ahli waris siapa? Yang layak terima pusaka kita. Ada 5 yang utama. Ayah, ibu kandung kita. Suami, isteri betul kita. Jangan suami orang. Jangan isteri orang. Yang kelima, anak-anak kandung kita. Tertolak anak tiri, anak angkat, anak susuan. Anak apa lagi? Anak kucing, tak dapat. Semua yang dapat anak betul. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, wasiat kalau kepada waris mesti kena mendapatkan persetujuan daripada semua waris untuk laksanakan. Contoh saya sebut macam ni. Saya ulang baliklah. Saya sebut pada anak saya Umar. Saya kata, Umar, kalau Abi tak ada nanti Umar, rumah ni kamu dapat. Anak saya ada 5 nak masuk 6. Nak masuk 6. Anak T ada 3 orang. 9 orang jadi. Baik. Jadi anak betul saya 6 nak masuk 6. Jadi 6 ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila saya sebut Umar, rumah ni kalau Abi mati kamu dapat. Maka 5 orang adik-beradik dia tu, contohnya 5 setuju. Maka on dapat kepada Umar, rumah sebiji. Tapi dalam 5 tadi tu, 3 bersetuju, 2 tak setuju. Yang tidak bersetuju ini bukan menyebabkan wasiat saya terbatal. Yang tidak bersetuju kena serah hak faraid pada dia. Yang bersetuju boleh on dengan wasiat tadi. Faham tak faham? Macam mana nak serah hak faraid pada dia? Mana kena buat kiraan semua lah. Serah. Tak boleh pula Umar kata, koma berdua ni derhaka kepada ayah. Tak betul. Tak boleh sebut macam tu. Sebab apa tak boleh sebut? Sebab sebenarnya tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tak ada, asasnya tak ada wasiat. Kecuali waris-waris lain setuju dahulu. Jadi faham Jadi macam tu. Ada setengah pendapat yang mengatakan kalau seorang tak setuju, semua batal terus wasiat. Tapi saya lebih cenderung pada pandangan mantan mufti Jordan dan ulama-ulama muasirah kita yang mengatakan bahawa bila mana ada yang tidak bersetuju, serahkan hak faraid pada yang tidak bersetuju. Dan tambah satu lagi, tak boleh kecam dia. Dia kecam pula kamu ni betul deraka betul lah. Kamu ni betul lah. Macam-macam dia kata tak boleh. Tak boleh kecam. Kalau wasiat kepada bukan waris, macam tadi anak angkat kita. Kita ambil seorang pergi ke Gaza, masuk ke Rafah tu. Naik lori, hantar bantuan. Pergi cari seorang budak. Sedih sangat. Memang sedih lah tuan-tuan Allah SWT. Itu saya cerita kerana murid menangis-nangis. Saya yang menangis, murid elak. Cerita.
Cerita tentang bagaimana anak-anak di sana buat balik seorang daripada Gaza balik ke Malaysia. Seorang. Letak dalam beg kita. Buat balik sampai ke Malaysia. Dah kita pera daripada kecil sampai besar. Kita pun nak mati. Kita kata sebelum aku mati, aku nak bagi pada Muhammad ini contohnya separuh harta aku. Contoh. Duit ada 1 juta. Contoh. Dan dia ada anak-anak yang lain. Kalau dia wasiatkan separuh, maknanya lebih daripada 1/3. Mesti kena mendapat persetujuan daripada semua waris. Mesti dapat persetujuan tu. Kalau mereka setuju, on. Macam kes tadi lah, yang pertama tadi. Tapi jika saya sebut, kalau aku mati nanti, duit ada 900,000 dalam bank. 1/3 bagi kepada Muhammad. Sebab Muhammad nak balik menjadi Al-Qasam, nak pergi lawan pula dengan negara haram tersebut. Contoh, 300,000. 300,000 tak lebih lagi 1/3. Maka wajib bagi pada Muhammad dahulu. Bagi kat dia, balance faraidkan. Boleh faham tak? Jadi wajib. Bukan bermakna kena dapat persetujuan. Lain. Mendapat persetujuan jika lebih daripada 1/3. Kalau kurang daripada 1/3, ataupun kalau sama 1/3, maka wajib berikan kepada dia terlebih dahulu. Sebab itu wasiat yang wajib dilaksanakan. Jangan sekali-kali waris lain kata tak boleh. Aku tak setuju. Banyak sangat bagi orang Palestin dia boleh makan roti. Contoh. Tak boleh. Kita kata begitu. Tetap dapat kepada dia 1/3 maksimum. Ada soalan? Tentang sebelum kita lompat ke nombor 4. Ada soalan? Kalau nak bertanya boleh terus bertanya. Kalau tak bertanya takut tersekat di jantung. Tak. Ada soalan? Boleh faham? Ya, Kak. Assalamualaikum. Ya. Ya, ya. Baik, terima kasih pada soalan yang sangat baik. Betul ke wasiat mulut tidak sah? Jawapannya tak betul. Wasiat mulut sah. Cumanya kita berbalik pada dua isu tadi. Wasiat kepada siapa? Tu isu dia. Kalau wasiat kepada waris macam anak yang jaga dia tadi, itu waris. Bila wasiat kepada waris, nak laksanakan syaratnya apa tadi? Mesti waris-waris lain setuju dulu. Kalau mereka setuju, on wasiat tadi. Tapi kalau mereka tidak bersetuju, tak boleh. Contoh ada 5 macam anak saya tadi. Ada 5 tak setuju wasiat tadi. Maka tidak boleh laksanakan wasiat tersebut. Tapi contoh dalam 4 orang ataupun 5 tadi, 3 bersetuju, 2 tak bersetuju. Yang kedua, yang 2 orang tu kena serah hak faraid pada dia. Yang 3 boleh on dengan wasiat tadi. Bukan bermakna wasiat mulut tidak sah, cumanya tak kuat. Dia sah, tak kuat. Lebih-lebih lagi kalau kita berdepan dengan hakim. Hakim tanya mana saksi. Saksi tak wajib. Saksi tak wajib. Tapi nak kuatkan kes kena ada saksi. Saksi tak wajib. Tapi nak kuatkan hujah kita tu. Hakim akan tanya ada saksi tak? Saksi anak saya 2 orang. Umur berapa? Setahun dengan setahun setengah. Tak boleh. Tak. Satu dia kecil. Satu lagi tak boleh keluarga terdekat. Bias. Ada kepentingan. Siapa saksi? Suami saya, anak sulung saya. Tak boleh. Hakim tidak akan terima sebab lemah sangat. Baik, itu dalam isu nah. Kalau dikata wasiat tidak sah dengan mulut, salahlah. Pandangan tu menyimpang. Tak betul. Wasiat. Cuma yang paling bagus sekali, wasiat biarlah bertulis. Dan bersaksi. Supaya senang urusan kita. Namun begitu, dia tertakluk juga dengan keizinan waris. Kalau wasiat pada waris. Cuma bagi saya nasihat saya, bagi waris-waris sekalian. Contohnya yang jaga mak kita tu kakak kita. Kita jaga dari jauh, jarak jauh. Wifi gitu je tak. Mai tanya, video call, video tu apa cerah video call. Tak nak pergi ziarah mak, tak nak buat apa, daripada jauh je. Yang urus kakak kita. Tiba-tiba kita dengar wasiat yang dia ajukan kata, dan kita kenal kakak kita ni orang yang bagus. Dia takkan bohong. Kita selalu berbohong, nak balik raya tak balik-balik tak. Contoh. Kakak kita bagus. Dan kakak kata, mak ada bagi pada aku seutas cincin pula. Seutas rantai kaki ataupun rantai lengan ke, rantai tekak ke. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, patutnya kita sepatutnya
Kita boleh kata tak, aku tak setuju, tapi mungkin kena kenang lah susah payah dia jaga mak macam mana. Tu dia ada faktor tu pula. Bukan totally faraid ni tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh, walaupun jaga kami bagi sebulan 200 orang, bukan bagi kosong gitu. 200 beras pun beras basmati kami post. Cook Food Panda tu nak Grab Food, bukan main-main. Tu urusan lain lah. Urusan sebut kita kena tasammuh. Susahnya orang tu jaga orang tua kita. Patutnya kalau kita tak nak bagi pun daripada wasiat yang diterima oleh dia, sekurang-kurangnya kita kena ihsan pada dia lebih. Ihsan pada dia lebih. Macam saya bawa cerita itulah. Seorang yang jaga kakak. Memang adik-beradik tak pernah balik. Balik pun memang tak duduk rumah, duduk hotel. Rumah banyak mosquito kata. Mosquito ni sini orang panggil nyamuk. Tempat kami panggil mosquito. Ba'udah. Baik. Banyak sangat nyamuk ni. Orang Kelantan kata nyamak. Banyak nyamak. Memberong-berong kata dia. Banyak nyamuk sangat. Saya tak lalu panas pula kipas. Tak ada aircon, tak ada. Duduk hotel. Hotel bajet je. Tak. Tapi tak duduk rumah. Tak jaga. Yang jaga kakak. Bila mati je mak dia tu, kakak sebut pada adik-adik laki-laki, macam ni kakak cadangkan, boleh tak kita bagi sama rata? Oh, tak boleh dia kata. Kita kena ikut hukum Allah. Ni kata gerang ni. Itu yang nampak Islam macam tak comel tu. Nampak Islam macam tak cantik. Bukan salah Islam, salah orang Islam. Nak kecam yang kecam Islam, kecam orang Islam tu sendiri. Yang tidak salah gunakan apa yang Allah telah tetapkan. Dalam urusan jaga orang tua, mu serah pada kakak. Dalam urusan faraid, ikut hukum Allah. Ni jadi nampak tak cantik. Tapi tak boleh salahkan faraid. Salahkan diri orang itu sendiri. Kamu kena ihsan lah. Sebab kakak tak apa tu, tak apalah. Ambil semualah pada kamu. Contoh. Lagi senang. Tapi tidak. Dia lebih kepada bab tu, macam tu kan, bab nikah. Bab nikah ikut hukum. Bab faraid ikut hukum. Tapi bab tanggungjawab tak ikut hukum. Itu masalah yang besar sekali. Baik, yang ketiga. Yang keempat. Menyelesaikan tuntutan harta sepencarian jika ianya dituntut. Syaratnya, jika dituntut. Khasnya buat suami atau isteri si mati sahaja. Orang lain tak boleh tuntut. Jangan pula pandai-pandai adik-beradik dituntut pula harta sepencarian adik dia, arwah adik dia. Tak boleh. Yang boleh tuntut suami atau isteri. Sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Kalau boleh biarlah bercerai mati. Tak payahlah bercerai hidup ni. Bercerai mati. Itu lebih afdal. Allah kadang melihat. Walaupun Allah takdirkan kadang setengah keluarga macam tu, kita anggap dia sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau ada tuntutan. Harta sepercayaan kita dah sebut juga hari itu. Harta yang kita dapat dalam tempoh perkahwinan. Tuan-tuan. Dah nikah 40 tahun. Rumah ada sebiji. Kebun durian ada seekar. Ada kereta 4-5 biji dalam tempoh perkahwinan. Itu namanya harta sepencarian. Walaupun seorang je bekerja, iaitu ghalibnya suamilah bekerja. Kita duduk rumah. Menjadi rabbatul bait. Kerja tidak ada gaji ni. 24 jam non-stop. Itu pun dikatakan memberi bantuan kepada suami. Sebab apa? Sebab makan kita sedia. Bayangkan kalau suami pergi kerja, keluar pukul 8, masuk ofis 8.30. Ofis dekat je. 8, 8.30. Pukul 8 atau pukul 7.30 dia makan sarapan. Kalau isteri tak masak, susah dia. Buka tabung haji dah. Tudung saji, you masak sendiri. Bayangkan. Nak gosok baju, gosok sendiri. Semua sendiri. Semua suami buat. Saya pergi kursus kahwin dulu. Dia kata, memang tanggungjawab isteri dua je. Melayan suami, melahirkan anak untuk suami. Dua tu je. Kalau betul guna hak ni, memang mati suami. Mati sungguh. Botak bukan cakap botak habis. Gugur rambut dah. Sebab semua kerja kena buat. Yang lain semua bantuan daripada isteri. Tapi, dia khabar gitu. Sebagai tanggungjawab seorang isteri, dia membantu suami. Itulah dia punya sumbangan tidak langsung. Tak langsung pada kewujudan harta yang dimiliki oleh suami dia. Tu. Baik. Jadi dituntut. Jadi nak tuntut kat mana? Di mahkamah syariah. Tuntut harta sepercayaan. Biasanya terjadi kepada dua keadaan. Sama ada tidak ada zuriat, nikah lama, zuriat tak ada. Ataupun suami mempunyai banyak cawangan. Jadi isteri pertama tu dia layak untuk menuntut harta sepencarian sebab dia hidup lama dengan
suami dia lebih daripada isteri-isteri yang lain. Yang kelima, membahagikan pusaka mengikut faraid, barulah nombor 5. Jadi mesti mati dulu. Jangan sekali-kali tanya suami kita, abang, hak faraid saya berapa? Itu tandanya, abang, bila nak mati? Itu maksudnya. Ataupun tanya pada isteri, Minah, kalau kamu mati, ataupun berapa hak abang? Itu tanda-tanda kita mengatakan bahawa matilah kamu dan sebagainya. Itu jadi tak betul lah. Soalan yang kedua, betulkah hutang menjadi pusaka? Jawapannya betul. Kalau saya berhutang dengan Wan, contoh saya hutang dengan Faiz RM100. Saya, Faiz pun mati. Faiz pun mati. Lambat lagi Faiz. Lepas dia kahwin lah, ada anak cucu orang tidak. Faiz pun mati, saya pun baru sedar hutang saya dengan Faiz. Dah lama tak ingat, sebab Faiz tak ingatkan. Sebab dia takut nak tegur, takut nak khabar. Tu pantang orang Melayu ni sepatut hilangkan sifat takut nak bagi tahu. Sebab ada setengah orang bila kita minta hutang, dia jadikan kita musuh pula. Terus dia block kita. Ni masalah besar. Jangan buat gitu. Kalau ada kawan-kawan kita macam tu, ingatkan dia, aku bukan musuh kamu. Aku nak ingatkan kamu saja. Kamu ada hutang dengan aku, 10 riyal contoh. RM10 sikit sangat, halal lah tuan-tuan Allah SWT. Banyak tu lah. Kalau 100, 200 tu banyak lah tu. Baik. Hutang akan menjadi pusaka bagi si mati dan perlu difaraidkan setelah ahli waris menerimanya dari orang yang berhutang kepada si mati. Saya bayar kat isteri Faiz, tuan-tuan. RM100. Maka bukan dapat pada isteri dia seorang je. Dia kena faraid juga kepada waris-waris Faiz yang ada 14 orang anak ketika itu. Soalan ketiga, contoh. Ustaz, berapakah kadar pusaka yang telah disebutkan dalam Al-Quran? Berapa kadar pusaka yang disebut dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran terdapat kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ianya menunjukkan dengan kadar tertentu, iaitu seperti 1/2. Boleh contohlah kan? 1/2, 2/3, 1/3. Ini semua yang kita akan bincang lagi pada bab dia. 1/6, 1/4 dan 1/8. Semua kadar ini boleh kita rujuk pada Suratul Nisa ayat 11, 12 dan 176, atau yang menunjukkan waris akan menerima dengan kadar nisbah 2:1 seperti permulaan ayat 11 daripada surah An-Nisa. Ini kita akan belajar nanti pada bab dia. Jadi kadar yang syarak telah tetapkan, kita panggil dia Ashabul Furud. Boleh tulis. Kita buat kerja sikit lah. Kalau tulis belaka jadi kita ngantuk. Jadi kena menulis. Menulis ni kata ulama' rakaman secara kuno. Rakaman suara secara kuno. Maknanya tak ada perakam tu kan. Jadi kita rakam balik. Tulislah sekadar yang kita faham apa yang kita tulis. Sebab ilmu ni kalau bertulis lagi cepat dia ingat. Kalau nampak kadar 1/2, 1/4, nama ni disebut oleh ulama' disebut sebagai kadar fardu. Kadar fardu. Bukan usalli farda tu. Tu fardu lain. Ni fardu ni kadar yang ditetapkan syarak kepada ashabul furu'. Tak ada apa putih tak ada. Tak apa nantilah. Bulan depan. Ashabul furu'. Ashabul furu' ni siapa dia? Golongan-golongan. Ashab ni golongan-golongan al-furud yang mendapat kadar-kadar fardu tadi. Itu namanya ashabul furud. Ashabul furud ni ada berapa tadi? 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/8, 1/6. Ada 6. Kelompok ni namanya ashabul furud. Ingat ashabul kahfi tu ahli gua. Ashabul furud golongan yang mendapat pusaka dengan kadar yang tertentu. Contohnya siapa? Contohnya isteri. Isteri dapat 1/4. Kadang-kadang 1/8. Itu namanya ashabul furud. Ayah kadang dapat 1/6. Itu ashabul furud contoh. Baik, ada soalan tak dekat soalan ketiga ni? Ada nak tanya tak? Ya apa aja. Hutang. Hutang pula. Patah balik. Tak apa tu. Terima kasih. Macam mana kalau kita berhutang dengan seseorang, tiba-tiba tak dapat nak kesan dah. Kita dah usaha dah. Cari dalam Facebook, tak jumpa. Google search, tak jumpa. Google image pun tak ada. Memang tak jumpa betul lah. Jadi kata ulama', boleh kita sedekahkan duit tersebut atau wakafkan atas nama dia. Atas nama dia. Tetapi, ada tetapi dia.
jika satu ketika kita jumpa dia pula, kita boleh cakap lah, aku ada usaha dah cari kamu, daripada dulu lagi aku cari. Dan sekali tak jumpa, aku sedekahkan duit tu kepada pihak lain. Tapi kata dia, aku tak percaya. Aku nak balik duit aku. Maka wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Tak boleh kita kata, minta dengan Baitul Mal, aku bagi kat dia. Tak boleh. Wajib kita bayar. Macam isu kita jumpa barang mafqud, barang yang hilang. Barang yang orang jatuh. Kita jumpa cincin contoh. Jumpa cincin sebentuk. Kita pergi tanyalah pada suami kamu ni, berapa harga ni cincin ni? Dalam 1,000 lebih ni, kata dia. 1,000 lebih, 1,000 lebih. Boleh tak kita ambil terus? Tak boleh. Kena iklan setahun dulu. Iklan setahun. Jangan iklan letak cincin tu, jangan letak gambar, ramai orang mengaku. Saya kata jumpa sebentuk cincin, bagian-bagian sini, siapa yang ada kaitan dengan cincin, hubungi saya. Usaha tu setahun. Lepas setahun, tak ada orang tutup. Ada orang call. Dia kata, cincin saiz berapa? Saya tak tahulah saiz berapa cincin ni. Dia sebut, tak betul. Dia kata, tak betul. Warna apa cincin? Warna emas ke biru-biruan. Salah, dia kata. Ada mata tak? Tak ada. Ada orang mata? 3 contoh. Salah belaka. Setahun kita iklankan, tak ada orang tuntut, kita boleh pakai, kita boleh ambil. Tapi jika tuannya datang dan bagi tahu betul-betul, maka wajib kita serah. Tu macam itulah. Barang mafqud ataupun dengan orang hutang. Jadi maknanya orang hutang kita kena bayar. Ini berlaku pada zaman dahulu yang mana Rasulullah cerita tentang 3 orang yang masuk gua tu. Batu tutup pintu gua. Salah satu yang berdoa kepada Allah bertawassul dengan amalan dia, seorang bos. Bos ni dia ada pekerja seorang. Bila waktu nak bayar gaji 25,000 bulan lah, kalau kita lah, tiba-tiba dia tak datang, dia ambil gaji. Bos ni gunakan duit gaji pekerja dia tu menternak binatang. Banyak kambing-kambing memenuhi lembah. Penuh dah kambing dengan hasil duit gaji orang tu. Dia laburkan. Tiba-tiba bila dah banyak kambing, pekerja tu datang. Minta gaji balik. Dia kata, wahai Allah, aku serahkan semua kambing tu pada dia. Kalau aku buat itu kerana Allah, tolong gerakkan batu. Batu bergerak. Itu kisah yang ada sahih dalam kitab Riyadhus Salihin yang disebut tentang perkara itu. Jadi maknanya Puan Hajah, macam itulah isunya. Gaya macam tu. Boleh serah. Macam mana pula kalau kita hutang dengan orang bukan Islam? Orang bukan Islam. Kalau kita hutang dengan orang bukan Islam, dan kita cari juga tak jumpa-jumpa dengan dia, sama juga kita boleh sedekahkan. Walaupun mungkin bukan atas nama ni. Kalau letak nama dia pun tidak dapat pahala bagi dia. Tapi letak jugalah niat. Moga-moga kita sedekah atas nama dia ni, moga Allah beri hidayah kepada dia masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan keempat. Kenapa agaknya waris laki-laki mendapat lebih banyak hak pusaka berbanding waris perempuan? Kenapa lelaki dapat banyak? Menurut almarhum Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, waris lelaki mendapat lebih banyak hak pusaka berbanding waris perempuan kerana yang pertama, orang lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding perempuan. Kita dah syarah isu ni. Tanggungjawab lelaki-lelaki besar, Faiz, bukan kecil ya. Besar. Dahlah kita berdua je hari ni. Orang lelaki ni tanggungjawabnya besar. Kalau jadi suami, tanggungjawab pada isteri, kena sediakan tempat tinggal, kena sediakan makanan, macam-macam lah yang kena sediakan. Walaupun kadang-kadang isteri tu gaji besar pada suami, tetap suami bertanggungjawab ke atas isteri. Isteri CEO, suami direba dia, CEO direba. Maka tetap direba pun sebab dia seorang suami, dia kena selesaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Jangan lepas tangan. Kecuali CEO tu khabar, tak apa abang. Saya nikah dengan abang tak payah kerja. Jadi sura rumah tangga. Suruh rumah tangga. Saya yang akan bagi nafkah pada abang. Itu kalau dia bersetuju, ulama kata tak ada masalah. Tapi kalau suami yang tetapkan, itu bermasalah. Suami kata, abang tak nak bekerja, abang duduk rumah je. Melayari Roblox. Roblox ni mainan game tu. Nak main Roblox. Roblox professional contohnya. Isteri kata, tak apalah abang tak kerja pun tak apa. Gaji saya pun 100,000 dah sebulan. Contoh. Abang tak kerja pun tak apa. Tak apa. Tak jadi masalah. Tapi isunya, aib, asalnya aib sangatlah. Seorang isteri bekerja, suami duduk rumah. Kecuali masalah kesihatan tu lainlah. Sebab biasanya, orang lelaki ni, dia punya maruah dia kepada usaha bekerja.
Maknanya orang lelaki tak bekerja ni maruah kurang lah. Bukan semua, tapi dia jenis spesies terancam macam tu. Yang malas bekerja dan sebagainya, diharap kepada isteri saja. Ini satu keaiban bagi seorang suami. Tak semua puan-puan sekalian, hanya segelintir. Segelintir tidak menguasai semua. Itu sebab disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni sini, orang lelaki tanggungjawabnya besar. Sebab ghalibnya itulah. Itu sebab orang lelaki lebih awal mati daripada orang perempuan. Kenapa? Tanggungjawabnya besar. Orang lelaki, dia kalau ada masalah, dia jarang meluahkan. Tapi orang perempuan meluah sesaja-saja. Tak sampai pintu rumah lagi, kena luah dah. Tutup balik pintu, pergi kedai kopi dah. Duduk termenung suami dah. Last sekali mati, kena serangan jantung. Jadi jaga-jagalah perempuan sekalian. Memang berletiak itu hobi kita, tapi berkadar-kadar lah. Memang saya pun kadang kena juga, jangan risaulah. Rasulullah SAW pun kadang dia senyum saja bila melihat isteri-isteri dia, gelagat isteri. Sama juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu seorang rakyatnya nak bertemu dengan Sayyidina Umar sebab nak mengadu perihal isteri kuat benar beletir dia. Pergi-pergi rumah Sayyidina Umar pun kena beletir juga. Maka Sayyidina Umar sebut pada orang tadi, biarkanlah dia sebab dia letih, banyak kerja. Betul lah. Sampai sebut, dah pernah kita sebut, orang perempuan hatinya dekat mulut. Orang lelaki hatinya di hati. Hati kat mulut maksudnya dia lepas, selesai dalam hati dia. Tak ada. Lega hati, dada dia. Tapi orang lelaki dia simpan, blok 3. Tak dan sampai ke IJN, tengah-tengah jalan, lebuh raya mati. Ni yang berlaku. Jadi, kena sedar tu. Jadi, keadaannya kena begitulah. Kalau orang lelaki kuat beleti, tu pelik sikit lah. Kita boleh buat forum perdana pula kat rumah. Berbalas pantun. Yang kedua, orang perempuan tidak dibebankan ke atas mereka untuk menanggung atau beri nafkah dalam keluarga berbanding orang lelaki-lelaki. Tak, orang perempuan tidak begitu. Tapi kalau orang perempuan nak membantu, ahlan wa sahlan wa jalan. Sebab mungkin dua-dua bekerja, suami benarkan isteri dia bekerja, maka isteri bertanggungjawab. Contohnya dia kata, abang bagi kamu kerja ni Minah sebab kamu ada degree, dapat grade 41 kerajaan. Tolonglah bayar bil air, boleh tak? Kita tanya, boleh tak? Jangan, mu kena bayar bil air, mu kena bayar bil api. Itu tak boleh, itu ketetapan. Tanyalah sepatah, boleh tak bayar? Okey abang, saya bayar Unified, saya bayar bil air, bil elektrik, bil apa lagi abang nak suruh saya bayar? Itu bukan persetujuan, itu keperlian mati Allah SWT pada suami. Jadi kita sama-samalah situasi menang-menang. Sebab saya ada cerita tentang dulu kawan saya ada seorang tu grade sekarang ni dah 88 punya grade. Isteri dia 44, dia 44, grade 88. Tahun depan 48. Bayang grade berapa? 76, 96. Faham ni grade kerajaan. Saya dulu pencen grade 44. Pencen tak berpencen. Semua dia bayar. Kereta 2 biji, kereta isteri dia pakai tu, dia bayar juga. Kereta dia pakai, dia bayar. Rumah dia beli LPPSA, dia bayar. Bil elektrik, bil api, dia bayar. Semua dia bayar. Dia kata, aku tengok duit di ATM tu, tengok waktu 25 bulan, tu je. Lepas tu tiba-tiba hilang duit aku. Potong habis. Saya kata, bini kamu tak bantu ke? Dia bantu, tapi aku kena pinjam dengan dia. Sampai tahap tu. Dia bukan bagi saja. Abang kena bayar balik. Saya kata tak patutlah. Kita nasihat pada dia, tak patutlah. Patut sebab isteri kamu tu, kamu benarkan dia bekerja. Bila kita benarkan isteri bekerja, maknanya peruntukan masa isteri untuk suami dia dah kurang dah. Dia banyak peruntuk pada tempat lain pula. Jadi patut dia kena ihsan kepada suami untuk bantu sedikit sebanyak meringankan beban. Kawan saya tu rambut dia botak sampai depan ke belakang. Kalau orang botak depan, dia ingat. Kalau botak belakang, dia bijak. Kalau depan sampai belakang, dia ingat dia bijak. Dia ingat dia bijak. Jadi kesianlah. Itu sebab orang lelaki banyak pakai piyah, banyak pakai sokok. Bukan sebab nak bergaya, sebab tak ada rambut. Nombor 5. Ustaz, betul ke zaman jahiliah, orang perempuan dan kanak-kanak tak layak menerima pusaka? Memang benar. Pada zaman jahiliah, kaum wanita sama ada kecil, besar, tua dan muda, malahan kanak-kanak laki-laki juga tidak layak menerima pusaka. Kerana mereka beranggapan hanya ahli waris lelaki saja yang layak menerima pusaka.
kerana kaum lelaki-lelaki saja yang mampu mengangkat senjata untuk berperang dan bekerja. Orang perempuan tak dapat. Budak-budak pun tak dapat pada zaman jahiliah. Datangnya Islam memasukkan adat jahiliah tu diberi juga pada orang perempuan. Orang perempuan dapat. Walaupun ada setengah orang tak puas hati dapat sikit pada lelaki-lelaki, jangan risau tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit-sikit itu pun sebab kita ni ditanggung. Perempuan ditanggung oleh lelaki-lelaki. Ditanggung oleh lelaki-lelaki yang berkemampuan dan sebagainya lah. Soalan yang ke-6. Ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 1/2? Ni kita masuk dah sikit. Dan tuan-tuan boleh catat lah. Sebab saya tak tulis semua syarat dekat situ. Supaya kita boleh mencatat sedikit sebanyak lah. Terdapat 5 ahli waris yang layak menerima pusaka dengan kadar 1/2. Yang pertama, seorang anak perempuan. Wahai anak-anak perempuan sekalian, kalau kita ada anak perempuan je seorang, tu je anak kita. Kalau kita mati, dia akan dapat separuh harta kita. Separuh harta. Dan separuh lagi pergi ke mana ustaz? Tengok siapa lagi waris. Suami. Suami dapat 1/4. Siapa lagi waris? Tak ada dah waris. Tu je waris dia. Maka baki lagi akan dapat kepada Baitul Mal. Waris dia banyak tuan-tuan. Ada 25 orang waris. 15 di kalangan lelaki-lelaki, 10 di kalangan perempuan. Banyak lah. Cuma nak ingat yang paling utama 5 saja. Ayah, mak, suami isteri, anak-anak. 5 je waris utama kepada kita. Kalau tak ada yang ni, dia akan pergi pada adik-beradik. Ataupun datuk dulu. Kalau tak ada adik-beradik, dia pergi pada pakcik. Tak ada pakcik, turun pula kepada anak-anak adik-beradik laki-laki. Tak ada anak-beradik laki-laki, turun pula kepada anak-anak pakcik laki-laki. Anak-anak laki-laki daripada pakcik laki-laki. Tak ada juga, turun balik. Dia kena tengok macam tu. Bukan senang-senang terus ke Baitul Mal. Kena cek satu persatu. Siapa waris yang layak. Baru ni ada seorang, dia tak puas hati, sepupu dia dapat. Sepupu tu saya pun tak kenal, tak berhubung. Bukan masalah kenal, tak berhubung. Masalahnya layak. Itulah panggil rezeki. Faraid ni rezeki. Kita tak bekerja, tiba-tiba dapat pusaka. Jangan tamak lah. Saya sebut itulah rezeki dia puan. Saya kata rezeki pun ustaz. Kenapa dia dapat? Udah tanya gitu pula. Letih lah gitu. Saya kata ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mujur dia tak jawab. Kalau dia jawab lagi, saya block tu lah nombor tu. Kadang dia WhatsApp kita tu macam soal jawab forum perdana pula. Macam kita tak ada kerja lain. Dah lewat sikit, sombongnya ustaz, tak jawab. Dah jawab, banyak pula dia tanya. Ni kadang-kadang tak reti nak cakap apalah. Jadi, 1/2, seorang anak perempuan. Syarat anak perempuan dapat, mesti dia seorang. Dan tidak ada anak yang lain. Baik, macam mana pula ustaz? Kalau dia seorang anak perempuan, ada seorang anak laki-laki. Itu tak nama seorang lah. Mana dia ada 2 beradik. Syaratnya mesti dia seorang saja. Mesti seorang je anak. Baik, yang kedua. Seorang cucu perempuan. Syarat cucu perempuan nak dapat 1/2, mesti seorang. Ni semua seorang. Yang dapat 1/2 ni, mesti seorang saja. Tak akan lebih pada seorang. Yang pertama, seorang cucu perempuan. Syarat yang kedua, mesti dia anak kepada anak lelaki saja. Kita ada anak lelaki seorang. Tak, kita ada anak lelaki seorang, tapi takdir Allah dia mati dulu sebelum kita. Dan biar tu dia mati, dia ada anak perempuan seorang. Itulah mana cucu kita lah. Kalau kita mati, cucu tadi tu akan dapat 1/2 harta kita. Saya ada anak perempuan seorang. Anak perempuan saya mati. Dia ada anak perempuan seorang. Tak dapat apa-apa. Cucu tu tak dapat. Dan dapat apa ustaz? Dia tak dapat apa-apa. Dapat tengok saja. Tengok sajalah. Tapi kalau perempuan dah mengaji faraid kat sini, tahu bahawa cucu kita tak akan dapat apa-apa, buatlah wasiat ataupun hibah kepada dia. Kalau tak buat apa-apa, dapat kepada adik-beradik kita je. Kalau adik-beradik kita tu faham agama, faham hukum, faham hak, mungkin dia ihsan, dia kata aku tak malah kita serah semua pada cucu sebab tu cucu lebih rapat. Cucu, keturunan. Tapi ada setengah tu tak pandang macam mana. Macam saya ada seorang pakcik, saya dah cerita ke belum sini nak. Pakcik tu datang dengan suami, dengan isteri dia. Pakcik tu suami lah. Dengan isteri dia, tanah tu milik isteri. Ada 10 lot tanah. Bapa banyaknya tanah makcik ni. Tanah tu milik abang makcik. Abang makcik tu mati tak kahwin. Tak ada anak, tak kahwin, tak ada anak lah. Dan tak ada isteri, sebab tak kahwin. Jadi, waris dia seorang
adik perempuan, makcik tadi. Seorang adik perempuan dan kemudian anak-anak saudara dia. Makcik ni dapat 1/2. Ni kita belajar nanti. Nombor 4. Adik-beradik laki-laki perempuan kandung. Dapat 1/2. Saya sebutlah 1/2 makcik dapat, baki tu akan dapat pada waris lain. Tapi makcik tu kata, Ustaz, saya nak bagi sama rata lah. Makcik tu khabar nak bagi sama rata pada yang lain. Makcik tu, dia punya portion paling besar. Suami dia kuit. Apa sama rata pula tak? Suami pula lebih pada sudu pada kuah tak? Apa dia beletir depan kita pula tu? Tak malu pakcik tu tak? Dalam mari tanya kita, lepas tu dia beletir suami, isteri depan kita pula. Kita ikut hukum Allah lah. Kata, sedap dia. Betul lah pakcik kata ikut hukum Allah. Cumanya makcik tu, dia nak takharus, dia nak keluar daripada pemilikan. Maksudnya, nak bagi dia kata kesian tu kau, yang tu dapat sikit sangat. Dia nak bagilah. Makcik ni bagus. Tapi suami pula, dorok cetong tak? Masalah suami. Kadang gitulah. Ni orang panggil menantu ni. Tu sebab saya sebut banyak kali, menantu waktu bercara kuasa atau bincang-bincang pusaka, menantu duduk main kat luar lah. Main Karen ke, main game ke, duduk luar. Duduk, biarlah anak-anak saja bincang. Yang lain duduk luar. Kecuali lah, menantu tu boleh kita terima pandangan dia, dan dia tak bias mana-mana, dan tak jenis tamak. Jemput dia untuk jadi penasihat. Bukan 20%, penasihat saja. Gitu. Tak, cucu ni. Ada kes tak? Cucu. Tak ada? Tak faham boleh tanya terus, jangan segan. Kalau segan, masalah, dia tak tahu je. Nombor 3, suami. Saya sebut dah seorang. Suami akan dapat 1/2 dengan syarat isterinya mati, tidak ada zuriat. Suami akan dapat separuh harta kita. Berapa duit yang ada, separuh dapat pada suami. Rumah yang ada, separuh rumah untuk suami. Tak termasuk tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian dulu tuntut, kalau nak tuntut. Dah lepas selesai harta sepencarian, baru pula faraid. 2 kali lah suami akan dapat. Kalau suami nak tuntut, isunya nak tuntut. Ada orang tak tuntut pun. Dia kata dah banyak harta untuk buat apa lagi. Tapi ada orang, banyak harta pun dituntut juga. Sebab itu hak dia. Maka terpulang masing-masing. Itu hak kita. Suami akan dapat 1/2 dengan syarat isteri tidak ada zuriat. Sama ada nikah dengan anak dara ke, nikah dengan balu ke, memang tidak ada zuriat. Kalau isteri dia mati, macam saya cerita tentang pakcik, ayah pada cikgu kat sekolah saya tu, yang mana dia menikah dengan seorang anak dara lah. Tapi anak dara tak pun nak muda dah. Dan ada rumah sewa, ada rumah sendiri, banglo, macam-macam. Dia pun kahwin. Bila kahwin, beberapa tahun kahwin, mati isteri dia. Maka pakcik tadi dapat apa? 1/2 harta. Adik-beradik dia pula masalah. Adik-beradik dia kata, baru nikah dapat harta dah banyak. Sudah, dia kait gitu pula. Bukan isu baru nikah. Baru akad nikah pun kalau mati dapat. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM40,000 tunai. Sah. Ataupun qabil tu nikah. Isu diperlih tu kan. Qabil tu, radhi tu contoh. Tapi kita sebutlah. Dalam mazhab sini kena sebut nikah. Qabil tu nikah. Siapa nak buat pelik sikit boleh lah. Dapat menantu nanti, makcik nak kamu cakap bahasa Arab. Kalau tak ada kerja lah. Jadi, bila mana dia jawab itu, aku terima nikahnya, bla. Isteri kena serangan jantung. Mati isteri dia. Terkejut. 40,000. Betul-betul 40,000 dia bagi. Mati. Maka separuh harta isteri itu akan dapat pada suami tadi. Walaupun tak sentuh pun lagi isteri tersebut. Dia akan dapat. Baik. Itu tentang suami. Sama juga isteri. Isteri lain lah. Bab isteri lah. Kita akan bincang bab isteri. Baik. Yang keempat. Seorang saudara perempuan kandung. Semua seorang. Saya selalu istilahkan SPK. Saudara perempuan kandung. Yang ni adik-beradik kita. Bapa sama, mak sama. Itu namanya adik-beradik kandung. Dia ada beza. Orang Melayu kata tak ada beza. Kalau nama bapa sama, kira adik-beradik itu. Betul adik-beradik. Tapi istilah faraid berbeza. Dia ada namanya saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu. Ada 3. Akhun syaqiq, akhun li'ab, akhun li'um. Itu bahasa Arab lah. Kalau ada papan putih nanti kita akan conteng. InsyaAllah. Nanti. Jadi, seorang saudara perempuan kandung akan dapat 1/2 dengan beberapa syarat. Yang ni kena buat kerja sikit. Kena tulis sikit. Dengan pantahnya menulis. Yang pertama, seorang lah. Yang kedua, tidak ada saudara lelaki kandung. Tak ada adik-adik lelaki-lelaki lain. Mamat mati. Ada kakak seorang.
Tu je kakak waris dia. Maka kakak dapat 1/2. Mamat mati, ada adik perempuan seorang. Tu je adik perempuan dia yang kandung. Maka akan dapat 1/2 kepada adik perempuan tadi. Tapi kalau mamat mati, ada saudara perempuan kandung seorang, saudara lelaki-lelaki kandung seorang. Dapat ada 1/2 yang perempuan tadi? Tak dapat. Dia akan dapat macam mana? Lelaki 2, perempuan 1. Dapat 2-1. Dia kata rugi Ustaz, ada lelaki tu. Tahu tak ada rugi, tak ada rezeki. Bukan rugi, tak ada rezeki. Akan dapat pada suami perempuan kandung. Dan syarat lagi pada suami perempuan kandung nak dapat, mesti si mati tidak ada anak lelaki. Kalau kita ada anak je, adik-beradik kita takkan dapat apa-apa. Khususnya anak lelaki-lelaki. Dan banyak lagi lah syarat-syarat dia, kita akan bincang tiba pada bab ni nanti insyaAllah. Yang kelima, seorang saudara perempuan sebapa. Syaratnya hampir sama macam kandung, cuma tambah satu lagi, tidak ada saudara perempuan kandung. Mak mati, ada kakak kandung seorang, kakak sebapa seorang. Semua seorang-seorang. Kalau ada macam ni, Ustaz separuh seorang lah. Tak. Yang kandung saya dapat 1/2. Yang sebapa dapat apa? Dia akan dapat dengan kadar 1/6. Nanti kita belajar pada bab ni. Kalau gitu, kenapa tak bagi separuh seorang? Allah tetapkan macam tu lah. Kandung akan dapat 1/2. Sebapa akan dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada kandung, sebapa yang akan dapat 1/2. Itulah syarat dia. Baik. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam mana kalau bertembung semua ini? Contohnya seorang perempuan mati, dia ada anak perempuan seorang, ada suami seorang, ada kakak seorang, sebapa seorang, yang mana yang akan dapat 1/2? Agak-agaknya lah. Seorang perempuan mati, dia ada anak perempuan seorang, ada cucu perempuan seorang, semua seorang-seorang. Suami seorang, takkan sampai 3 suami waktu dia mati. Suami dia seorang. Lepas tu kakak seorang, kandung, kakak sebapa seorang. Agak-agak siapa akan dapat 1/2? Anak. Anak lah akan dapat 1/2. Suami, tak dapat. Kita sebut syarat tadi kan. Syarat suami dapat 1/2, si mati tidak ada anak. Saja nak tengok, sebab tengok ada 14 orang dah tidur tadi. Bak nombor ni ngantuk sikit. Yang tak mengantuk nombor ekor je. Tak mengantuk. Bak nombor ni dia mengantuk sikit lah. Baik. Jadi, siapa lagi dapat agak-agak ni? Cucu dapat? Yang dapat, agak-agak dapat. Kadar tak tahu. Kadar yang akan dapat lagi siapa? Isteri mati, ada anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, suami seorang, adik-beradik seorang, adik-beradik kandung seorang, sebapa seorang. Yang agak-agaknya, agak-agak saya, kita saja tanya supaya suami akan dapat. Ya betul. So anak perempuan, suami lagi. Cucu akan dapat. Cucu akan dapat lagi. Baik. Yang akan dapat dalam situasi ni, suami, anak perempuan dapat 1/2. Suami 1/4. Cucu akan dapat 1/6. Takmilatul lisulusain. Kita belajar bab tu nanti. Dan seorang lagi, kalau ada baki, akan dapat pada saudara perempuan kandung nanti. Kandung perempuan ni dia macam lelaki. Untuk menghabisi harta. Tapi syaratnya, tidak ada anak laki-laki. Dan syarat kedua, mesti ada baki harta. Baru dapat kepada anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan kandung tadi. Macam cerita pada tuan-tuan yang berlaku di Pekan, seorang kakak tu dia ambil alih tanah dia sebab dia kata tanah tu mak bagi pada dia. Sebab dia jaga mak, dia kata je lah. Jadi makcik tu jumpa saya, dia kata kakak dia dah ambil semua harta mak dia. Alasannya mak bagi kat aku sebab aku jaga dia. Yang ni pun masalah juga ni, kalau buat senyap-senyap tak bagi tahu tu menimbulkan fitnah. Jangan salahkan orang mengecam kita sebab kita punca pada fitnah. Tak boleh. Kata Sayyidina Umar macam tu. Jangan salahkan orang kecam kita. Sebab kita sendiri buat fitnah. Nak buat apa-apa tentang harta, maklum pada keluarga. Contoh kita kabur dalam WhatsApp group. Aku nak pergi jabat tanah ni. Mak kata nak bagi tanah kat aku. Kena cakap sepatah. Walaupun tak perlu persetujuan adik-beradik sebab itu harta mak. Tapi sekurang-kurangnya adik-beradik tahu. Tapi tengok pula kondisi mak macam mana. Mak dah nyanyuk. Mungkin waktu tu lain pertimbangan dia lah. Lain pula. Kena maklum sepatah. Jadi takdir Allah, kakak dapat tanah tersebut. Mana kakak pula mati? Mak mati, kakak mati. Kakak ada anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan dia,
Saya bagi contoh seorang lah. Contoh yang asalnya ramai. Seorang anak perempuan. Satu per dua. Dan siapa lagi waris dia? Adik perempuan dia seorang tadi. Yang makcik jumpa saya. Jadi hukumnya, dia dapat baki harta. Dapat separuh lagi. Tapi cerita sebenarnya, adik-beradiknya anaknya ramai. Dapat 2/3 anak perempuan. Baki 1/3 pun dapat juga pada adik makcik tadi. Adik-beradik kandung. Mana adik-beradik kandung perempuan ni sangat kuat. Kalau orang kata perempuan dapat sikit ni, lebong lah. Orang Terengganu kata berlebong. Menipulah sangat kalau dikata perempuan dapat sikit. Sebab ada setengah tempat perempuan dapat banyak lebih daripada anak laki-laki. Lebih daripada anak laki-laki. Daripada waris laki-laki. Baik, ada soalan setakat ni. Kita berhenti situlah. InsyaAllah. Ya, Puan. Ya. Mak bapa. Okey, baik. Yang pertama kita kena jelas, tuntutan harta sepercarian dia berlaku dekat mahkamah. Berlaku dekat mahkamah. Yang kedua, diberikan peluang itu hanya untuk suami atau isteri. Kalau ada waris lain ataupun mak bapak pergi tuntut, sangat-sangat tak. Kalau dalam kajian lah, 10 kes masuk dalam mahkamah, hampir 10 tu ditolak. Kalau orang lain yang menuntut. Kecuali benda tu diselesaikan di luar. Orang panggil PM tepi. Bincang tepi. Bincang tepi maksudnya, kita bincang sama-sama. Sama-sama ni maksudnya, semua waris kena ada kat situ. Kalau ada persetujuan boleh tuntut, selesai. Tapi kalau tak ada, tak boleh dia marah. Mak bapak tak boleh marah. Sebab ada kes di Terengganu, baru kahwin pasangan ni, polis ni dengan seorang perempuan. Polis ni mati accident. Mak bapak polis ni datang pergi ke quarters tu, dia ambil belaka barang-barang perabot. Dia kata ni harta anak aku beli sebelum kahwin dengan kamu. Tu zalim lah tu. Dia tak boleh macam tu. Jadi tak boleh. Jangan kita pandai-pandai khabar ni harta sepercarian. Itu jadi masalah juga. Ada setengah orang, ada kes yang saya jumpa, isteri itu pandai-pandai dia kata. Ni harta sepercarian mak dengan ayah kamu. Separuh mak punya. Ni. Ini masalah besar. Jaga-jaga. Kecuali anak-anak setuju. Faham? Saya ulang sekali lagi. Ada setengah isteri. Bukan di sini, di tempat lain. Suami dia meninggal dunia, dia tak pergi mahkamah. Dia buat bicara kuasa dalam rumah dia sendiri. Mak jadi hakim, mak jadi tukang tuntut. Mak kata, duit dalam tabung haji ayah tu separuh mak punya. Ataupun dia kata, rumah ni separuh bahagian mak dah. Tak betul. Macam Allah SWT tak betul. Kecuali, memang anak-anak kata, tak apalah mak nak semua pun tak apa. Nah. Ataupun mak nak macam mak cakap tadi pun tak apa. Syaratnya mesti waris lain setuju dan jangan kita letak pistol atas kepala dia. Kita buat syarat kalau kamu tak setuju, kira ada rakyat lah pada mak. Tak boleh, apa gitu. Ini benda sensitif. Sebab ada orang buat macam tu. Jadi dia kena bincang baik-baik dengan anak-anak kita. Sebab kalau anak yang baik, tak berkira insyaAllah. Tapi kalau anak tu nak bayar PTPKN, dia berkira juga. Allah SWT, saya nak bayar hutang, mak nak buat apa, banyak sangat duit dan sebagainya. Bincanglah baik-baik supaya kita tidak berlaku permusuhan kepada anak-anak kita. Dan satu lagi isu paling besar orang Melayu kita ni, kalau suami meninggal dunia, anak tak nak jaga mak. Dia suruh faraidkan rumah, jual rumah. Lepas tu tak nak jaga. Siapa pun tak nak jaga. Ini betul-betul deraka. Ini baru betul deraka. Patutnya, kalau dia kata nak suruh jual rumah pusaka tersebut, siapa nak jaga mak kamu? Kena adalah ambil tanggungjawab. Ada kawan-kawan, kita tengok seronok tengok kawan-kawan yang kadang-kadang dia seminggu sekali bawa mak dia. Bukan seminggu sekali. Seminggu di rumah sini. Seminggu di mak sentiasa makan angin saja mak dia. Alhamdulillah. Kalau ada macam tu. Ada yang bagus, dia hantar mak tempat pondok. Hantar pondok. Bukan niat nak menginggirkan mak. Suruh mak berkawan dengan ramai orang. Ada juga macam tu. Ada orang yang dihantar rumah orang tua-tua. Hantar rumah orang tua-tua. Niat saya baik ustaz. Kerana Allah. Tengkorak kamu. Nah. Walaupun niat dia betul, sebab sana orang boleh jaga pada mak dia. Tapi hakikatnya, tak sesuai lah. Kalau kau masih hidup lagi untuk jaga, hantar kepada orang tua dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sedikit kefahaman kepada kita, insya-Allah. Baik. Ada seorang parking blok jalan ke? Kereta apa, Puan? Alza.
Minta maaf kan? Okay. Ada soalan lagi ya? Tak ada kan? Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, sekadar tu dapat kita sampaikan pada pagi yang penuh barakah ni. Jumpa duit. Jumpa duit maksud duit siapa tu? Mak Ajak. Sama macam tadi lah, isunya kena iklankan dulu selama setahun. Tapi kalau rasa tak nak tanggungjawab, bagi biarkan situ ataupun bagi pada tempat lain, sedekah dan sebagainya. Senang. Saya kalau jumpa, saya tak ambil, bila bagi duit shilling, jangan ambil depan rumah ya. Sebab kita banyak sihir. Kain gitulah, bagi kaki dan sebagainya buang. Allah Ta'ala alam, saya ada bawa dalam kereta tu kismis, keluaran Baitul Diya. Kismis ni namanya Dizabit, keluaran Baitul Diya. Siapa berminat untuk beli untuk anak cucu dia, boleh dapatkanlah. Harga sebotol RM9.90. Ada orang bayar RM10 terus. Saya letak RM9.90. Kalau tak nak bayar sekarang, boleh ambil dulu dan ada nombor akaun juga dekat botol tu. Rasanya siapa makan, rasa kismis lah. Tak ada rasa mari syurga, tak ada. Rasa air botol, tak ada. Rasa kismis, harga RM9.90 insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.